La ilaha
insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Tujuh jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana pribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Ya Rasul, syafaatkan daku. Ya Rasul, ya Allah, ku rindu padamu. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana pribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah.
Okey, baik, kita mulakan pengajian kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar? Sihat semuanya? Alhamdulillah. Macam tak ada, siapa lagi tak ada? Oh, Kak Aisyah Kak Aisyah. Kak Siti. Siapa? Nina mana? Tak ada. Tak apalah. Masih cuti lagi ya? Ya? Pergi KL. Cuti lagi ya? Okey. Hari ini masuk ke surat berapa? 449. Okay? Kita dah masuk pada bahagian kita yang ketiga. Iaitu dalam bab yang ketiga ini kita akan bincangkan secara ringkasnya peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Dia cuma touch and go sahaja. Nanti pada bahagian keempat dan berikutnya baru akan dijelaskan tentang kisah-kisah itu secara tuntas. Okey, baik. Jadi kita ada bahagian ketiga di sini menyebutkan tentang kebijakan. Kebijakan ini dipanggil sebagai cara pentadbiran yang dilakukan oleh Uthman bin Affan dan peristiwa yang terjadi pada masa kekhalifahan Uthman radhiyallahu anhu. Baik, yang pertama di sini, permasalahan pertama yang beliau tangani ialah kes. Hukum pertama yang beliau hadapi adalah kes Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab. Ini ialah anak kepada Umar bin Al-Khattab. Okey, apa kes dia? Kes dia macam ni Ubaidillah bin Umar, dia telah pergi berjumpa dengan anak perempuan Abu Lu'lu'ah dan itu membunuh Umar, lantas membunuhnya. Okey, ini kes yang pertama. Jadi Ubaidillah ni dia tak puas hati dengan pembunuhan ayahnya iaitu Umar bin Khattab. Dan kita ketahui yang membunuh Umar bin Khattab pada masa itu ialah Abu Lu'lu'ah. Jadi dia pergi jumpa dengan anak perempuan Abu Lu'lu'ah ni, dia bunuh anak perempuan tersebut, anak kepada Abu Lu'lu'ah. Jadi kemudian dia juga membunuh seorang Nasrani yang bernama Jufainah dengan pedang. Dia juga membunuh Al-Hurmuzan yang berasal dari Tustar. Dikatakan bahawa mereka berdua adalah menghasut Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada berapa orang dibunuh? 3. Okay. Pertama, anak perempuan Abu Lu'lu'ah. Kedua, seorang Nasrani bernama Jufainah. Ketiga, Al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan ingat lagi siapa dia? Yang Panglima yang selalu lari. Jadi dia pernah datang ke Madinah kan, mereka angkat dia, mereka jumpa dia, mereka tarik di Madinah kan. Sampai ke Madinah dia ada buat satu pelicikan, maksudnya hanya licik terhadap Umar bin Khattab yang akhirnya Umar memaafkan dia dan dia stay di Madinah. Jadi kita lihat ada Hurmuzan pada waktu itu dia masih lagi berdendam. Jadi dalam kes pembunuhan Khalifah Umar pada waktu itu dia didapati memiliki rencana lah yang menyebabkan di situ Ubaidillah membunuh dia. Kerana dia dipercayai sebagai orang yang bersekongkol ataupun orang yang mana
memiliki peranan pada waktu itu untuk menghasut Abu Lu'lu'ah, membunuh Umar bin Khattab. Sebab itu Ubaidillah dia pun mengambil pendekatan dia sendiri dan dia pun membunuh sampai Abu Hurmuzan. Jadi ada 3 orang sekarang ni yang Ubaidillah bunuh. Jadi Utsman dia berhadapan dengan satu kes yang agak complicated daripada waktu itu. Kerana dia bunuh ramai orang dan salah ke apa yang Ubaidillah buat? Salah tak? Kisas. Oh, kita lihat dia sebagai hukuman kisas Okey, jadi maknanya okey lah, betul lah macam Cik Amayan kan, bila kalau ikut kepada perundangan Islam, bila seseorang di kalangan ahli keluarga kita yang dibunuh oleh seseorang, maka dia kata nyawa dibayar nyawa, okey, darah dibayar darah, begitu. Dari sini Assalamualaikum. Dari sini kita lihat bila Ubaidillah dia mengambil pendekatan dia sendiri, maknanya sekali 3 nyawa tu dia ambil. Okay, sekali 3 nyawa dia ambil. Oh, Osman dia jadi tak tahu nak buat apa lah kan, sebab dia complicated. Kerana yang kita ada 1 nyawa, yang bunuh 3 nyawa, dia macam mana nak balaskan 3? So itu masalah di sini. Jadi kita lihat bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Osman radhiyallahu anhu untuk kes yang pertama yang beliau tangani. Ada pendapat saya kata Umar sebelum menghembuskan nafas yang terakhir telah memerintahkan agar Ubaidillah dipenjarakan agar khalifah setelahnya dapat menjatuhkan hukuman. Ketika jawatan khalifah telah diduduki oleh Utsman bin Affan, beliau duduk bersama para sahabat yang lain untuk menjatuhkan hukuman terhadap kes Ubaidillah. Ali berkata, tidak adil jika dia dibiarkan, dan Ali mengisyaratkan bahawa dia harus dikisas. Jadi bila tanya pada Ali kata, Ubaidillah ni tak boleh kita biarkan lepas macam tu saja. Maknanya di sini Ubaidillah dia perlu dihukum kisas. Dihukum kisas maknanya dia perlu dihukum dengan bunuh juga. Kerana dia telah membunuh orang lain, dia telah mengambil nyawa orang lain. Okey, ini pendapat Ali. Sebahagian di kalangan Muhajirin pula berkata, kemarin ayahnya dibunuh, apakah sekarang anaknya juga harus dibunuh? Jadi ada juga persoalan di sini yang tak setuju lah. Hari itu ayah dia baru meninggal. Kalau bahasa Melayu kita kata apa? Kalau padang merah lagi. Padang merah lagi, belum kering lagi. Kan macam tu kan bahasa Melayu kita. Jadi di sini mereka kata takkanlah kita nak bunuh anak dia pula. Okey. Jadi di sini kita kata Amr bin As berkata, wahai Amirul Mukminin, Allah telah melepaskan dirimu dari permasalahan tersebut dan kes ini terjadi bukan pada masa pemerintahanmu, maka kesampingkan kes ini. Jadi kalau ikut kepada pendapat Amr bin As, dia kata kes ini berlaku pada zaman Umar, bukan berlaku pada masa pemerintahan Osman. Jadi tak seharusnya Osman mengambil tahulah tentang kes itu. Dia tak ada kena-mengena dengan kes ini. Sebab tu tadi Amr bin As kata apa? Biarkan sahaja kes tersebut. Okay, jangan ambil tahu ataupun jangan masuk campur. Namun di sini kita lihat, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia pun membayar denda. Dia membayar diat orang yang terbunuh tersebut dari harta pribadinya. Jadi yang Utsman ini dia tak naklah orang kata dia ni lepas tangan. Kan? Walaupun ada pendapat kata tak payah ambil tahu tentang kes pembunuhan ataupun kes Ubaidillah itu tadi. Tapi di sini Utsman dia pun mengambil pendekatan, dia membayar diat. Diat ni maksudnya denda. Kadang-kadang dalam hukum perundangan jenayah Islam ini kita tak perlu kisas. Tapi kalaulah kemaafan ada, kemudian adalah kes-kes tertentu di situ, pembunuh ini
dia cuma perlu bayar diat kepada ahli keluarga yang mana dia dah bunuh tu tadi. Jadi di sini Osman dia mengambil pendekatan yang sedikit. Dia ambil pendekatan yang mana dia bayar denda itu untuk Ubaidillah kepada ahli keluarga yang terbunuh itu tadi dengan duit pribadi dia sendiri. Maknanya dia tak ambil duit Baitul Mal, dia tak ambil duit kerajaan untuk digunakan bagi membayar denda tersebut. Dia guna duit dia sendiri. Kerana kes ini dikembalikan kepada dirinya sebab orang-orang yang terbunuh tersebut tidak mempunyai ahli waris selain Baitul Mal. Jadi Pak di sini dikata orang-orang yang dibunuh tadi contohnya Nasrani daripada Juhainah, kemudian anak kepada Abu Lu'lu'a, seterusnya ada Hurmuzan, mereka semua kita lihat bukan di kalangan penduduk Madinah. Okey, dan waris mereka tak ada di tempat itu. Apa yang terbaik sekarang ialah untuk kes ini, bila tidak ada waris, maknanya waris pun tak menuntut sebenarnya untuk kes itu. Jadi pendekatan yang digunakan oleh Osman ialah dia bayarkan diat ke Baitul Mal. Okey, ke Baitul Mal menggunakan duit dia sendiri. Jadi kes itu tutup bila Osman buat sedemikian. Dan beliau melihat bahawa yang demikian itu lebih besar masalahnya. Lantas beliau membebaskan Ubaidillah. Jadi maknanya di sini Ubaidillah tak dijatuhkan dengan hukuman membunuh, walaupun dia telah membunuh orang lain. Di situ maknanya hukuman kisos tidak berlaku. Okey. Jadi bagi Osman masalahnya memberikan kemaafan kepada Ubaidillah dengan membayarkan denda itu lebih besar. Kerana nanti macam ni tau, kita lihat sekarang ni Ubaidillah anak kepada Umar. Kalau Osman dia bunuh anak kepada Umar, yang terang-terang sebenarnya dia menuntut bela di atas kematian ayahnya, nanti orang akan bercakap. Orang kata, Osman dia bunuh anak Umar. Bukankah Umar tu dah dihukum, bukankah Umar tu dibunuh oleh orang kafir, contoh kan? Kemudian sekarang si Osman ni pula dia ke arah orang kafir. Dia tak macam tu. Okay, dia berfikir saja dia macam tu. Maknanya Osman ni dia sempat membunuh kepada Umar. Orang akan kata begitu. Sampai kan dia sangkut bunuh kepada anak Umar. Dia akan jadi fitnah. Sebab tu di sini Osman lihat maslahat membayar diat itu lebih besar. Maslahat ni maksudnya kebaikan itu lebih besar untuk diragikan daripada menetapkan hukuman qisas kepada Ubaidillah. Maka sebab di sini Osman dia mengambil pendekatan membayar diat itu tadi supaya tak berlaku fitnah, orang lain pun tak bercakap-cakap tentang kes ini, sehingga nanti orang akan melihat bahawa Osman ini dia lebih cenderung ke arah si pembunuh berbanding dengan anak Umar itu sendiri. Okay, so dia settlekan kes ini dengan membayar diat, kes ini pun tutup. Kes pertama yang dia kendalikan. Baik, seterusnya kita lihat kepada peristiwa yang terjadi pada tahun 24 Hijrah. Ibn Jarir berkata, pada tahun ini, iaitu 24 Hijrah, Osman Ibn Affan dia memecat Al-Mughirah Ibn Syu'bah dari jawatan Gabenor wilayah Kufah dan menggantikannya dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan ini merupakan Gabenor pertama yang beliau lantik. Kerana Umar berkata, jika khalifah ini dilimpahkan kepada Sa'ad, maka harus dilaksanakan. Jika tidak, maka kalian tanya kepadanya, siapa di antara kalian yang patut memegang jawatan tersebut? Sesungguhnya aku memecat Sa'ad bukan kerana dia seorang yang lemah atau kerana dia telah berbuat khianat. Utsman Ibn Affan memberikan jawatan tersebut kepadanya. Baik, kita lihat begini. Pada zaman Umar radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipecat oleh Umar. Kenapa dia dipecat?
Masih ingat? Tak ingat. Baru berapa bulan. Baru selesai masuk perbincangan tentang Khalifah Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia memiliki peranan yang besar dalam pemerintahan Umar. Jadi jangan lupa tentang itu. Tapi kita lihat ada pada satu part Umar dia meluncurkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Ingat tak? Tak ingat? Tak buat revision. Cik Dia ingat tak Cik? Tak ingat juga. Kak Syah ingat Kak Syah? Tak ingat. Tak ingat. Seorang pun tak ingat. Dia ada satu benda yang berlaku. Apa dia? Kakak, jangan tengok kita tak ingat. Ustaz saya tengok dia, jangan tengok kita tak ingat. Kak Arah ingat tak Kak Arah? Tak ingat? Aduh, macam mana ni? Macam mana ni? Jadi kalau saya meninggal, tak ingat kenapa saya meninggal. Entah, aku tak ingat kalau meninggal dia. Sejarah ni lah, sejarah kena ingat tak boleh lupa. Sebab ada orang fitnah dia kan. Ada orang fitnah dia. Jadi ada macam-macam lah orang fitnah dia. Ada lebih kepada kroni. Orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak adil dalam kepimpinan kan. Sampai kepada Umar. Jadi Umar ni dia tak nak Sa'ad ni terdedah kepada banyak fitnah. Sebab Sa'ad ni orang yang baik. Jadi Sa'ad orang yang baik. Sa'ad ni juga adalah orang yang kita tahu doanya makbul. Tak boleh sembarangan dengan dia. Jadi Umar ni dia luncurkan jawatan tu dan tujuannya untuk menyelamatkan Sa'ad daripada fitnah orang ramai. Sebab tu Umar dia kata apa? Aku mengucapkan jawatan Sa'ad ni bukan kerana dia orang yang buat khianat ataupun bukan kerana dia adalah orang yang lemah daripada sudut kepimpinan. Tapi kerana Umar dia nak selamatkan Sa'ad ini daripada terkena banyak fitnah orang ramai yang biasalah orang ramai ni dia suka fitnah orang kan. Kadang orang tu dia tak ada apa-apa pun tapi kerana tak puas hati kerana berbagai macam lah. Jadi mereka lebih banyak mengeluarkan fitnah. Maka sebab itu di sini Umar pada wasiat dia kata apa? Jika khalifah ini dilimpahkan kepada Sa'ad, maknanya kalau orang ramai melantik Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pengganti dia setelah dia wafat nanti, Umar kata apa? Hendaklah lantik dia. Maksudnya jangan kerana kes dia kena pecat. Sebab kita selalu macam ni kan, kita akan lihat kepada history, background seseorang. Oh, dia ada buat apa-apa tak? Kan tiba-tiba kata, Sa'ad ni Umar pernah pecat dia lah, mesti ada something wrong. Dia cakap kan, mesti ada sesuatu yang Sa'ad buat yang menyebabkan dia kena pecat. Mungkin dia pecat amanah, kan? Mungkin dia tak ikut, atau dia tak dengar cakap Umar, dia bangkang kata Umar, mesti ada something yang slack dia buat. Kita akan fikir macam tu. Jadi sebab itu di sini, Umar sebelum dia wafat, kan, dia ingatkan kepada orang-orang yang dia lantik dalam musyawarah. Kalau di kalangan semua orang setuju untuk melantik Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah, lantik dia. Kerana dulu aku pecat dia bukan sebab dia adalah orang yang ada buat perkara-perkara yang tak baik ketika dia memerintah seperti dia. Okay, tapi kerana itulah fitnah-fitnah yang pernah melakukan dia dan Umar nak selamatkan dia. Okay, sebab di sini dia kata kalau khalifah, jawatan khalifah ada pada Sa'ad, maka lantikkan dia. Maka kalian tanya, tapi kalau tidak, kalau tidak di sini dia kata
tanya kepada dia, siapa yang selayaknya dilantik sebagai khalifah. Bermakna, kalaupun dia tak jadi khalifah, tetapi suara dia, pendapat dia, sebagai orang yang perlu dirujuk adalah tidak boleh dipertikaikan. Ini nasihat Umar kepada orang ramai. Untuk saat itu tadi lah kan, saat ini kalau boleh tak jadi khalifah, tetapi pendapat dia, nasihat dia, suara dia perlu diambil bagi membantu dalam pelaksanaan pentadbiran Madinah. Ini sesuatu yang dipegang oleh Osman. Sebab itu di sini Osman dia nanti siapa tadi? Sa'ad sebagai Gubernur wilayah Kufah bagi menggantikan Al-Mughirah bin Syu'bah, kerana Osman tahu bahawa Sa'ad ini adalah orang yang berkepimpinan di dalam pelaksanaan ataupun dalam pentadbiran Madinah pada waktu itu. Dan selama setahun kemudian beliau diganti dengan yang lain. Jadi di sini dia dilantik sebagai Gubernur selama setahun, kemudian diganti dengan orang lain. Al-Waqidi menyebutkan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahawa Umar mewasiatkan agar para Gubernur yang telah diangkat, jangan diangkat maksudnya dilantik, jangan ditukar selama setahun. Ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, beliau membiarkan Al-Mughirah bin Syu'bah tetap memegang jawatannya selama setahun, kemudian barulah dia digantikan. Setelah itu beliau mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai penggantinya, kemudian kembali diganti dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Al-Mu'ayth. Jadi di sini kita lihat bila Umar bin Khattab dilantikkan, dia kata orang-orang yang dilantik sebagai ketua dalam wilayah ini kekalkan selama setahun. Jadi Utsman bin Affan dia tak terus pecat Al-Mughirah ini tadi untuk digantikan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tunggu setahun bagi melaksanakan wasiat Umar bin Khattab. Setelah setahun itu barulah dia gantikan Al-Mughirah tadi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, baik, seterusnya itu peristiwa yang berlaku pada tahun 24 Hijrah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 26 Hijrah, Al-Waqidi berkata, pada tahun ini Utsman bin Affan memerintahkan untuk memperbaharui tanda-tanda batas tanah haram dan memperlebar Masjidil Haram. Maknanya dia buat renovation untuk penambahbaikan, meluaskan kawasan Masjidil Haram. Pada tahun ini juga Sa'ad bin Abi Waqqas dilepaskan dari jawatan sebagai Gubernur wilayah Kufah dan digantikan dengan Al-Walid bin Uqbah bin Al-Mu'ayth. Sebab pemakzulan Sa'ad, maknanya dijatuhkan jawatan ini kan, adalah bahawa dia meminjam wang Baitul Mal dari Ibn Mas'ud. So ada kes lah dekat sini kan, dia pinjam duit Baitul Mal dari Ibn Mas'ud. Ketika wang tersebut ditagih oleh Ibn Mas'ud, dia pula tak mampu untuk bayar dengan memberikan berbagai alasan, hingga terjadi pertengkaran di antara mereka yang membuat Utsman bin Affan marah kepada mereka berdua. Jadi dua-dua ni tak nak kalah lah kan. Kita dah pernah bincangkan ya, orang yang pinjam dan orang yang minta hutang, dua-dua mesti ada akhlak yang baik ketika meminta, sehingga dapat dielakkan berlakunya pertengkaran antara si peminjam dan juga si penuntut hutang. Namun yang berlaku dalam kes Sa'ad dan juga Ibn Mas'ud, di situ kita dapati kedua-duanya bertegang urat ketika meminta wang dan juga ketika tak dapat membayar wang itu tadi, sehingga kes itu sampai kepada Utsman. Jadi Utsman dia tak suka orang gaduh-gaduh. Kita tahu kan Utsman sifatnya lembut. Dia tak suka orang yang bertengkar kerana duit. Dan dia juga terkenal sebagai seorang yang dermawan yang lembut tentang itu. Oh, dia kaya ya, Utsman ni bukan orang yang kata pokak-pokak miskin ke apa, dia bukan itu. Utsman ni kaya. Jadi pasal duit ni Utsman tak suka bergaduh. So bila berlaku kes di kalangan pemimpin dia, maksudnya orang di bawahan dia,
yang selayaknya menjadi contoh tauladan pada orang di bawahan ataupun kepada rakyat. Osman dia marah, dia tak suka. Sebab tu di sini dia kata, akhirnya Osman membuat kebijaksanaan untuk menggantikan Sa'ad dengan Al-Walid bin Uqbah yang waktu itu masih menjawat jawatan sebagai governor di wilayah Al-Jazirah. Ketika Al-Walid datang, penduduk Kufah pun menerimanya dan dia menetap di sana selama 5 tahun di dalam rumah yang tidak berdaun pintu. Macam mana tu? Apa maksudnya? Rumah ni tak ada pintu. Kita duduk rumah flat kan? Rumah tak ada pintu. Keluar pergi kerja tinggal mengajar kuliah. Tak macam mana? Saya tenang ke tak? Sikit je tak. Saya tak tenang sedikit pun kat Malaysia. Saya tak boleh pergi mengajar. Kalau saya mengajar pun, saya ingat rumah kan? Kan, saya ingat rumah, apa jadi rumah aku kan? Orang tarik komputer ke apa, laptop ke kan? Orang-orang pun orang curi kita punya periuk. Wah, yang mahal. Dia tak pernah buat masalah. Beli mahal-mahal tapi tak pernah buat masalah kan? Sebab seorang, kita beli kecil. Itu je. Yang mahal tu tak guna kan? Sayang gitu kan? Sayang. So jangan bagi periuk kat saya buat masa. Kita tak lihat tapi kita nampak di sini. Al-Walid, dia hidup 5 tahun di Kufah tanpa pintu juga kat rumah dia. Tapi selamat tak? Konteks itu selamat. Dalam konteks kita tak ada maknanya. Konteks tak boleh. Dia terdedam, maknanya kita mendedahkan diri kita kepada perempuan untuk masuk rumah. Dan kita dah lihat di sini, antara karakter Al-Walid di situ ialah dia adalah seorang yang sangat lembut terhadap rakyat. Orang yang sangat lembut, maknanya berbudi bicara. Dan kalau kita kata lain, kita kata di sini ialah orang yang terhormat di kalangan rakyat pada waktu itu. Okey, baik, seterusnya di sini Osman memaksudkan Amr bin Al-As dari jawatan Governor Mesir. Al-Waqi'i dan Abu Maksyan berkata, pada tahun ini Osman bin Affan dia menggantikan ataupun dia menuncukkan jawatan Amr bin Al-As dari jawatan Governor Mesir dan menukarnya dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, iaitu saudara seibu Osman bin Affan. Okey, mak sama, bapa lain. Kenapa? Ya, betul. Biasa tukar-tukar jawatan. Presiden Singapura pun tukar-tukar jawatan. Betul, orang ni hebat, biasalah. Kita lihat Amir Mufti pun kan tak selamanya dia akan jadi mufti, betul tak? Ada sampai satu tahap dia akan diturunkan jawapannya digantikan orang lain. Dia macam itu, biasalah berlaku dalam pentadbiran mana-mana tempat pun. Okey. Di sini kita lihat dia ditukar dengan adik-beradik dia lah, Abdullah bin Sa'ad bin Sarh yang katakan seibu dengan Osman bin Affan. Dia inilah orang yang dilindungi oleh Osman tatkala Rasulullah SAW menghalalkan darahnya, iaitu memerintahkan membunuhnya pada saat pembukaan kota Makkah, iaitu Fathul Makkah. Apa yang berlaku dalam Fathul Makkah ini? Jauh sangat ni ceritanya. Jauh sangat kita tak ingat. Fathul Makkah apa berlaku sampai Osman bin Affan dia melindungi saudara dia seibu tadi. Oh, ini susah ni. Tak ingat. Bisa ingat tak? Kak Syah ingat tak Syah? Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah kan? Jadi betul, pembebasan Makkah maknanya Nabi SAW menyerang kota Makkah. Kota Makkah tu akhirnya menjadi milik kerajaan Islam Madinah. So dia jadi part of kerajaan Islam kerana penduduknya semua
dah menyerahkan lah. Okay, dan duduk dengan kerajaan Islam Madinah pada waktu itu. Tapi ada satu point, kenapa Nabi menghalalkan darah? Apa dia buat? Itu yang ada perjanjian Hudaibiyah. Bukan. Kita lama saja. Apa yang berlaku? Tak ingat dia. Semua duduk. Mana tak ingat lah. Semua duduk. Tak berani untuk mengangkat wajahnya. Tak apa-apa. Saya faham. Okay, signal tu dia punya. Sampai tu tak buka tu kenapa? Tak berani nak buka. Dah kenal juga. Saya kenal juga dia tak buka kan. Kita lihat di sini. Pada waktu itu, ada di segelintir di kalangan penduduk Makkah ini, mereka buat tindak balas tau. Bila datang tentera Islam, mereka buat tindak balas dan mereka ada fight dan lawan. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang duduk di rumah Abu Sufyan dan mereka yang ada dalam rumah, maka mereka terselamat. Mereka selamat. Tapi siapa yang ada dekat, siapa yang duduk dalam Masjidil Haram, kan, siapa yang duduk dalam rumah, siapa yang antaranya rumah Abu Sufyan, mereka terselamat daripada maknanya darah mereka selamat. Jadi di sini kita nampak Osman dia menyelamatkan saudaranya itu sebab kemungkinan saudaranya ini berada di luar ataupun dia adalah antara orang yang menyerang tentera muslimin pada waktu itu yang datang ke Makkah. Jadi di sini yang menyebabkan Osman dia mengambil pendekatan untuk menyelamatkan. Sebab kita ada sistem pada zaman konteks Nabi ini, ada sistem di mana seseorang dia boleh menyelamatkan nyawa orang yang halal ataupun maknanya darahnya itu boleh dibunuh. Jadi mungkin dia di kalangan ahli keluarga, mana kita memberikan perlindungan kepada dia. So kalau ada seseorang yang kata, oh aku jamin nyawa dia, kita tak boleh bunuh orang itu. Okay, ini yang berlaku kepada sahabat Imam Abdullah bin Sa'ad yang merupakan saudara seibu kepada Osman bin Affan pada waktu pembukaan Kota Makkah. Okey, lagi seterusnya. Peristiwa yang terjadi pada tahun 28 Hijrah. Al-Waqidi berkata, pada tahun ini Osman bin Affan menikahi Nailah binti Al-Farfishah. Al-Kalbiyah, seorang wanita yang beragama Nasrani, kemudian masuk Islam sebelum Osman bin Affan mencampurinya. Mencampuri maksudnya bersetubuh dengan dia, itu maksudnya. Pada tahun ini, Osman bin Affan juga membangun rumahnya di Az-Zawra. Pada tahun ini juga Amirul Mukminin Osman bin Affan radhiyallahu anhu pergi bersama orang ramai untuk menunaikan ibadah haji. Okey, itu saja, 3 saja peristiwa pada tahun 28 Hijrah. Okey, ada yang ni, ada 4 peristiwa penulisan Mushaf Al-Quran. Di antara jasa Osman bin Affan yang besar dan kebaikan beliau yang agung, bahawa beliau telah menyatukan kaum muslimin pada satu qiraah dan dituliskannya bacaan Al-Quran terakhir yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, iaitu ketika Jibril membaca Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada tahun akhir masa hidup baginda. Sebabnya bahawa Huzaifah bin Al-Yaman ikut serta dalam beberapa peperangan. Pada pasukan tersebut berkumpul orang-orang dari Syam yang mengambil bacaan dari qiraah Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Abu Darda, dan sekelompok penduduk Iraq yang mengambil bacaan dari qiraah Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa. Bagi yang tidak mengetahui bahawa Al-Quran diturunkan dengan 7 bacaan, mengutamakan bacaannya daripada bacaan yang lain, bahkan terkadang menyalahkan bacaan yang lain,
atau sampai kepada pengkafiran. Jadi itu yang berlaku pada zaman Osman bin Affan. Huzaifah bin Al-Yaman, dia menyaksikan pertengkaran antara penduduk Syam dan penduduk Iraq. Jadi Al-Quran ini kita ada 7 cara bacaan yang disepakati. Dan Al-Quran memang diturunkan dengan 7 cara bacaan itu. Sebab tu di kalangan sahabat mereka baca cara 7 bacaan tersebut. Jadi ini juga kita panggil sebagai cara bacaan Nabi SAW. Dia bukan satu saja cara bacaan. Cuma yang terakhir, yang malaikat Jibril di akhir hayat Nabi SAW, yang malaikat Jibril baca dengan sempurna pada keseluruhan Al-Quran itu ialah bacaan yang kita baca sekarang ini. Riwayat Hafs an Asim, kita panggil itu riwayat Hafs an Asim, yang tidak ada nanti saya kata nanti susah sikit nak cakap sebab dia kena ada asas baru boleh faham. Bila bacaan pada zaman Osman ini diambil daripada ketujuh bacaan tersebut, semua orang merasakan bahawa cara bacaan dia adalah betul, sehingga mereka tidak boleh meraihkan cara bacaan orang lain. Dia begitu. Jadi contoh tadi Huzaifah dia kata apa? Penduduk Syam mereka ikut bacaan siapa tadi? Al-Miqdad dan juga Abu Darda. Ini semua di kalangan sahabat Nabi. Kita tak kata mereka baca salah kan itu. Bacaan mereka betul. Itulah juga yang Nabi SAW ajar. Sebab tu mereka ikut cara bacaan tersebut. Jadi penduduk Syam bila mereka baca dengan bacaan yang dibawa oleh Al-Miqdad dan Abu Darda, penduduk Iraq bila mereka baca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari pada waktu itu. Jadi kita lihat ada perbezaan yang bersudut bacaan. Bila mereka berkumpul, masing-masing baca Quran ni, kata, asal kau baca salah kali? Macam tu kan? Dia macam tu. Kau baca macam ini tak boleh tau, patut kita baca macam ini. Salah cara bacaan kau. Tapi penduduk Iraq kata tak, kita baca betul. Kan? Orang dah baca salah. Asal dia kata macam tu kan? Masing-masing kata dia baca betul. Padahal semua baca betul. Tak salah pun. Tak salah pun. Cuma mereka ini tidak terdedah dengan pembacaan yang 7 yang betul tadi. Sehingga berlakulah isu yang mana saling mengkafirkan antara satu dan yang lain. Ini berat kita. Jadi bila Huzaifah dia menyaksikan peristiwa itu, tak boleh ni. Sebab semua orang baca dengan bacaan yang betul. Jadi kenapa kita perlu mengkafirkan orang itu? Kan? Contoh kalau kita lihat, kita ambil satu situasi yang boleh memahamkan. Kita nampak kita ada 4 mazhab kan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Kita ada 4. Tapi adakah kita nak kata mazhab Hanafi itu salah? Sedangkan dia termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita mazhab Syafi'i tak sama dengan mazhab Hanafi. Dia mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Kerana mereka berpegang dengan pendapat-pendapat yang berbeza. Kalau kita solat, kalau dia orang solat, kemudian kita ada orang yang berpegang dengan mazhab lain contoh, adakah kita nak kata dia salah? Ya, awak solat salah tak? Padahal kita tak tahu tentang mazhab dia. Kalau orang yang dia tak ada ilmu, dia akan kata, awak ni agaknya bukan Islam. Maknanya kita dah mengkafirkan orang tu kan? So ini bahaya kan? Sebab ilmu amat penting. Ketika kita nak berbicara atau ketika kita nak melihat sesuatu isu yang berlaku di sekitar kita ini. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan mula menyalahkan orang lain. Dan kalau kita tak ada ilmu, kita akan rasa kita sahaja yang sok benar. Gitu ya. Kita tidak betul. Kita rasa kita dia betul, orang lain salah. Sampai kita tak boleh terima pendapat dia. Kan? Contoh, saya pernah solat. Saya nampak seorang muslimah ni tak pakai sepokin. Masa tu saya muda lagi. Saya kata, why you doing this? He's alright. Dia kata, no, I'm mazhab Hanafi dia. You don't do Islam. Our fix not aurat. Dia kata gitu. Oh, okay. Saya silap. Betul kan? Sebab saya selama ini
hanya belajar dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan kita mazhab Syafi'i seluruhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Tiba-tiba kita nampak orang solat tak pakai sofi, kita yang macam kacau, kita aku ni tak solat pakai sofi ni salah, nampak orang ni solat tak sah. Kita cakap itu, tapi dia tak, sebab dia bermazhab bukan Syafi'i. So kalau orang yang tak tahu, dan dia kata dia semua yang solat tak sah, dia kecoh. Kita dah boleh ambil video ni solat letak kat TikTok tak sah, dia kata gitu kan, viral kan orang tu. Kita dah mengaitkan orang lain, nampak tak? Jadi ini perkara yang berat berlaku pada zaman Osman tentang bacaan Al-Quran, di mana mereka semua merasakan bacaan kita adalah betul, bacaan orang lain semua salah, dan kita kata kau kafir sebab kau tak baca sama macam kita. Jadi Huzaifah dia balik ke Madinah, dia ceritakan kepada Osman dengan kes ini, yang mana dia kata kita tak boleh biarkan masyarakat saling mengkafirkan antara satu dan yang lain hanya kerana perbezaan pembacaan dalam Al-Quran. Jadi apa yang Osman buat? Kita lihat di sini. Hal itu membuka jurang perselisihan yang sangat sengit sehingga tersebarlah ucapan-ucapan yang jelek di kalangan masyarakat. Maka berangkatlah Huzaifah bin Al-Yaman menghadap Osman bin Affan dan berkata, wahai Amirul Mukminin, benahilah, maksudnya perbaikilah umat ini sebelum mereka berselisih mengenai kitab suci mereka. Sebagaimana perselisihan yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab suci mereka. Kemudian Huzaifah menceritakan apa yang dia saksikan mengenai perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin tersebut. Maka seketika itu Osman ibn Affan mengumpulkan para sahabat dan mengajak mereka untuk memusyawarahkan perkara tersebut. Jadi Osman bin Affan dia tak buat decision sendiri. Okay? Keputusan yang dia ambil ini bukan pada pendapat dia sendiri. Dia kumpulkan semua sahabat untuk bermusyawarah macam mana kita nak settlekan isu ini. Okay? Sebab nanti kita akan bincang tentang fitnah yang dikenakan ke atas Osman. Mereka kata Osman ni pandai-pandai buat decision untuk membukukan Al-Quran dengan satu cara bacaan. So ada orang fitnah dia nanti. Okay? So tapi sebab di sini kalau kita baca cerita ni, kita nampak maknanya bukan Osman sendiri. Kan? Maknanya ada majlis musyawarah yang membantu untuk menetapkan keputusan itu. Dan di sini dia kumpulkan di kalangan para sahabat, bukan orang lain yang disebutkan, di kalangan mereka yang dekat dengan Nabi SAW. Dan dia berpendapat bahawa Al-Quran harus ditulis dalam satu qiraah bacaan dan menyatukan seluruh daerah pada satu bacaan saja untuk menghentikan perselisihan dan menghindari perpecahan. Beliau kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dulu digunakan pakai Abu Bakar As-Siddiq dan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkannya. Lembaran ini berada di tangan Abu Bakar ketika masih hidup, kemudian pindah ke tangan Umar bin Khattab. Setelah Umar wafat, lembaran-lembaran Al-Quran tersebut berada di tangan Hafsah Ummul Mukminin. Lantas Osman memintanya dan memerintahkan Zaid bin Thabit Al-Ansari untuk menuliskannya dengan dianalisa. Ini maksudnya orang lain dinilai oleh Sa'id bin Al-As Al-Umawi dengan disaksikan oleh Abdullah Az-Zubair Al-Asadi dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisham Al-Makhzumi. Beliau memerintahkan juga, jika mereka berselisih pendapat, maka tulislah yang sesuai dengan bahasa Arab Quraisy. Okay? So itu adalah keputusan terakhir yang dibuat dalam musyawarah ini. Maknanya Al-Quran semua yang ditulis dengan berbagai cara bacaan itu dikumpulkan. Lalu di sana mereka membuat analisa penilaian, mana bacaan yang nak dikekalkan, mana yang tidak. Dan terakhirlah mereka ikut kepada bacaan masyarakat Quraisy. Sebab itu adalah bahasa Nabi SAW. Okay, Nabi daripada masyarakat Quraisy Makkah kan, maka itulah yang terakhir yang mereka ambil cara bacaannya. Maka ditulislah satu mushaf Al-Quran untuk penduduk Syam. Jadi mushaf ini ditulis dengan beberapa cetakan
untuk dihantar ke pelbagai daerah. Okay, contoh kita nampak di sini, satu mushaf dihantar ke Syam, satu lagi dihantar ke Mesir, satu lagi kemudian dihantar ke Basrah, kemudian satu lagi mushaf dikirim ke Kufah, begitu juga ke Makkah dan Yaman. Satu mushaf Al-Quran untuk Madinah. Mushaf ini disebut dengan mushaf Al-A'immah atau Al-Utsmaniyah. Mushaf sekarang kita panggil mushaf Utsmaniyah kan? Okay, yang kita ada sekarang ni. Mushaf tersebut bukan hasil tulisan Utsman, tetapi tulisan Zaid bin Thabit Al-Ansari. Dikatakan mushaf Al-Utsmaniyah kerana ditulis berdasarkan perintah Utsman. Jadi sebab itu disandarkan nama mushaf ini kepada Utsman. Pada zaman pemerintahan beliau, sebagaimana penerimaan dinar religius kerana dibuat pada masa pemerintahannya. Kemudian Utsman ibn Affan, dia mengumpulkan semua mushaf yang beredar di kalangan masyarakat yang berbeza dengan mushaf tersebut, lalu membakarnya agar tidak lagi timbul perselisihan. Maksudnya Utsman dia mengambil satu pendekatan yang agak tegas, di mana mushaf-mushaf yang selain daripada mushaf Utsman ini dibakar. Okay, maknanya dia tak nak lagi orang semua timbulkan isu tentang cara bacaan ini, dan dia nak semua masyarakat Islam, tak kira di mana saja, Mesir, Basrah, kan, Yaman, semua membaca dengan cara bacaan yang sama. Supaya bila mereka duduk berkumpul bersama-sama, dan tak ada lagi isu dah pada waktu itu. Dan tak ada kata awak salah, kita betul, dia tak ada sedemikian. Baik. Abu Bakar bin Daud berkata tentang penulisan mushaf tersebut. Betul sejuk. Muhammad bin Bashar telah mengatakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Abdul Rahman telah mengatakan kepada kami, Syu'bah bin Al-Qamah bin Malthad telah mengatakan kepada kami dari seseorang dari Suwaid bin Ghaflah. Dia berkata, Ali bin Abu Talib berkata kepadaku ketika Utsman membakar mushaf tersebut, jika Utsman tidak melakukannya, nescaya aku yang akan melakukannya. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dan Amr bin Marzuq dari Syu'bah dengan matan yang sama. Jadi ini juga fitnah yang dilemparkan ke atas Utsman bin Affan. Jadi mereka ada yang memfitnah Utsman, dia kata Utsman ini dia bakar Al-Quran. Okey, jadi di situ kita lihat bukan, maknanya apa yang dia lakukan itu bukan mengikut kepada hawa nafsu dia, tetapi di sana ia disepakati di kalangan majlis musyawarah pada waktu itu. Okay, untuk mereka menyatukan cara kaedah mereka menyatukan satu bacaan supaya tidak timbul perselisihan. Jadi Al-Baihaqi dan lainnya meriwayatkannya dari hadis Muhammad bin Abbad, suami saudara perempuan Husain dari Al-Qamah bin Marfad. Dia berkata, aku mendengar Al-Aizah bin Hurairah berkata, wahai hadirin sekalian, janganlah kalian berlebihan dalam menyikapi Utsman. Ini maknanya jangan teruk sangatlah nak condemn Utsman ni kan, ataupun nak teruk-teruk cakap pasal Utsman ni. Kalian katakan dia telah membakar mushaf. Demi Allah, dia tidak membakarnya melainkan di hadapan sekumpulan sahabat Muhammad SAW. Kalau saja aku yang dibai'ah yang menjadi khalifah, nescaya aku akan melakukan sebagaimana yang telah beliau lakukan. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud bahawa beliau mencela ketika mushaf yang di tangannya diambil dan dibakar. Jadi antara yang tak setuju di kalangan sahabat Nabi itu ada, contohnya Ibn Mas'ud. Jadi Ibn Mas'ud ini dia ada dia punya mushaf sendiri. Jadi bila mushaf dia tu diambil dan dibakar, kita of course lah apa yang kita miliki kan, kemudian diambil oleh kerajaan rampas dan kerajaan bakar, apa rasanya? Oh alah, mesti marah kan. Jadi Ibn Mas'ud ini dia tak puas hati, dan jadi dia pun mencela perbuatan Utsman itu tadi. Yang mana dia kata bahawa beliau lebih dahulu masuk Islam daripada Zaid bin Thabit. Dia kata, Ibn Mas'ud kata, aku lagi dulu masuk Islam daripada Zaid bin Thabit, penulis mushaf tersebut, dan menyuruh murid-muridnya untuk menyembunyikan mushaf-mushaf mereka dengan membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala.
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang mengambil secara khianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Surah Al-Imran ayat 161. Kemudian Osman bin Affan radhiyallahu anhu dia mengirimkan sepucuk surat kepada Ibn Mas'ud. Jadi apa yang dicela oleh Ibn Mas'ud ini sampai kepada Osman. Dan Osman dia tak biarkan. Osman dia hantar surat kepada Ibn Mas'ud, lalu dia ajak Ibn Mas'ud untuk mengikuti para sahabat yang telah sepakat atas sesuatu kemaslahatan serta mengajaknya agar bersatu dan jangan berselisih. Jadi ini kita panggil sebagai rakyat Osman kepada Ibn Mas'ud, supaya kita ni di kalangan sahabat Nabi janganlah ada yang berselisih faham dalam hal ini. Terbaik ialah kita bersatu padu untuk menyelaraskan apa yang diinginkan oleh pihak kerajaan. Maka di sini Ibn Mas'ud rujuk dan menyambut ajaran tersebut. Jadi Ibn Mas'ud pun dia okeylah, dia tak nak lagi berselisih faham dengan para sahabat. Dia pun menyambut ajaran tersebut serta meninggalkan perselisihan. Semoga Allah meridai beliau. Abu Ishaq meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bahawasanya Ibn Mas'ud masuk ke Masjid Mina pada musim haji. Seraya berkata, berapa rakaat Amirul Mukminin mengerjakan solat zuhur? Mereka menjawab 4 rakaat. Kemudian beliau mengerjakan solat 4 rakaat. Mereka berkata, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahawa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar mengerjakannya 2 rakaat? Ibn Mas'ud menjawab, benar. Dan sekarang akan aku ceritakan hal itu kepada kalian, tetapi aku benci dengan perselisihan. Ini solat qasar ketika musafir. Sebab tu dia kata, dia tanya berapa rakaat, tapi Osman dia buat 4 rakaat zuhur pada waktu itu. Dan namun di sana Nabi buat 2 rakaat, Abu Bakar buat 2 rakaat, Umar buat 2 rakaat, mengkasarkan solat zuhur tadi. Osman tidak. Namun di sini Ibn Mas'ud dia ikut kepada pendapat Osman pada waktu itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan perselisihan itu adalah sesuatu yang buruk, dan berkata mudah-mudahan bahagianku dari yang 4 rakaat ini adalah 2 rakaat yang makbul. Jika Ibn Mas'ud mengikuti Osman bin Affan tentang permasalahan furu' iaitu cabang, tentunya dia juga akan mengikuti Osman pada isu utama dalam Al-Quran dan mencontohnya pada bacaan yang mana Osman bertekad memerintahkan kaum muslimin untuk membacanya dengan bacaan tersebut. Okey, itu sahaja perbincangan pada pagi ini. Untuk pengajaran yang boleh diambil daripada perbincangan. Okey, pengajaran yang pertama apa dia? Siapa nak tahu pengajaran pertama? Senyap Cik Ya, silakan Cik Ya. Apa ni? Jangan berhutang. Oh. Okey, pertama jangan berhutang. Kenapa Cik Ya jangan berhutang? Cuba Cik Ya elaborate sikit. Sampai jatuh bila jangan berhutang. Takut apa? Suka bergaduh. Okay, bila kita berhutang ni, bila kita tak dapat bayar, dia akan jadi pergaduhan antara kita dan orang tersebut. Tapi hutang boleh ke tak, Cik Ya? Boleh. Tapi amanah kena bayar. Jangan lari dia berhutang.
Betul. Ada hutang saya orang tu tak bayar. Macam mana? Kalau dia makan, I know you know, yes, I know you know, okay. It's okay lah. Tak apa, dah macam mana ya kita. Dan kita, macam mana kita nak minta orang kita segan. Kita pun boleh segan. Pada harga kita, tak apa nak macam mana. Tak apa, okay. Kita satu saya boleh terima. Yang penting di sini, apa pun ni berkenaan dengan hutang tu kena bincang baik-baik lah ya. Kalau kita rasa kita tak mampu nak bayar, kita ni beritahulah kepada orang tu kan apa masalah kita, mungkin minta info yang lebih sedikit, dan gaduh-gaduh lah berkenaan hutang. Tak elok gaduh-gaduh. Nanti kan masa buka, belok sana belok sini jumpa juga sama paling kecil. Okay. Baik, ada yang kedua? Itu yang pertama tentang hutang, yang kedua ada mesti bermusyawarah. Cuba cari jalan penyelesaiannya. jalan penyelesaiannya. Oh, okey. Kenapa? Baru boleh berlanggan. Satu kali cakap bahasa Melayu. Okey, tadi apa saya kata? Jika ada perselisihan faham, cuba cari jalan penyelesaian. Okey. Jadi, lupa pula nak bangun membeli sendiri. Okey, satu tadi jangan berhutang ya. Dua tadi cari jalan penyelesaian. Contoh macam mana Kak Syah? Kita ada selisih faham kan. We need to get together for discuss what is the untuk menyelesaikan the problems. Must compromise. Must compromise? Yeah. Okay. Kita have to discuss lah. Have to discuss. Yeah. So at the end of the day kita cari the best solutions lah. Okay. Kalau orang tu tak nak bijak, maafkan saja. Masya Allah, barakallah. Memaafkan itu amat menyakitkan. Kemaafan satu je. Oh, kemaafan itu dendam terindah. Ini lagu siapa? Lagu Aisyah. Kemaafan itu dendam terindah ya, Masya Allah. Okeylah. Dia macam ini ya. Apa pun yang berlaku, saya rasa itu diambil daripada kisah tadi Ibn Mas'ud dengan Uthman. Okey, dia berlaku perselisihan faham tadi kan, yang mana Ibn Mas'ud dia tak boleh terima bila mazhab dia tu diambil dan dibakar. Jadi dia pun cedeklah perbuatan ni kan, bahkan dia ajak anak murid dia yang ada sama mazhab dengan dia supaya sembunyikan mazhab itu. Jadi sampai dia keluarkan ada Al-Quran tadi kan ada, namun di sana Uthman Ibn Affan dia tak suka perselisihan itu panjang-panjang kan, dan dia dapat tahu, dia hantar surat minta supaya ada bukan syarat, supaya ada kesepakatan di dalam isu itu tadi, agar kita ni tidak membingungkan ataupun mengelirukan masyarakat. Ini macam ni lah kita lihat macam ni. Aku pun sebab tu kalau lihat dia, kenapa kita dekat Singapura ni kan, kalau kita pergi sana, kita akan beritahu kepada asatiza supaya memiliki pendapat yang sama dalam suatu isu. Kita tak nak nanti kalau semua asatiza ni ada pendapat yang berbeza, nanti kan dia mengajar kuliah ni dia cakap lain, ini kuliah yang lain kan, nanti gaduh kan. Sebab tu tapi saya tahu ada orang yang tak bersetuju dengan cara yang begini, kerana dia ada dia punya pros and cons dia lah sebenarnya. Cuma dia punya kemaslahatan tu lebih besar.
dia nak mengelakkan supaya masyarakat tidak bergaduh tentang satu isu bila asatiza sendiri memiliki pendapat yang berbeza. Jadi kita tak nak kalau masyarakat tu bergaduh, mula timbul salah faham, nanti kita kata, oh kau salah, aku betul sampai akhirnya kafir mengkafirkan. Yelah kau ustaz kau apa. Dia jadi kan, dia kan jadi banyak isu lah. Sebab tu, kita kalau boleh semua bersepakat memiliki pendapat yang sama. That's why bila sebelum apa-apa irsyad ataupun fatwa kita keluarkan ni, kita biasanya asatiza dan asatiza akan ada pertemuan. Itu biasa, ini masyarakat kita tak tahu kan. Jadi sebelum satu fatwa kita keluarkan, kita akan kumpulkan semua asatiza, dekat Zoom ke kat mana-mana, kan sekarang sudah biasa kat Zoom kan. Kita akan beritahu dulu kepada asatiza, nanti pada sekian waktu fatwa ni akan keluar. Jadi kita nak semua asatiza memiliki satu pendapat yang sama dan faham kenapa fatwa itu dikeluarkan. Kita akan beritahulah dia punya background dia, isu kajian dia, apa dana yang digunakan, kemaslahatan yang untuk masyarakat. Jadi asatiza semua jelas. Sebab tak nak nanti dah keluar fatwa dia tak setuju. Ini yang salah. Nanti dia pula nak mengeluarkan pendapat dia dekat social media. Itu tak boleh. Tapi kalau keluar juga pendapat yang begitu, asatiza ini akan dipanggil lah sebagaimana yang dilakukan oleh Osman tadi. Dia keluarkan suratnya kepada Ibn Mas'ud untuk mengajak kepada kesepahaman supaya tidak ada perselisihan demi kemaslahatan masyarakat. Jadi ini berlaku bukan sahaja pada konteks Osman, tetapi kita bawa apa yang telah dilakukan oleh Osman itu pada konteks kita masa ini demi menjaga supaya tidak ada kekeliruan dan juga semua orang dapat keluar dari perselisihan faham. Okey, jadi kita pun tak adalah nanti ada isu siapa betul, siapa salah. Okey, so itu yang Kak Aisyah sebutkan tadi. Jika ada berlaku perselisihan, semua perlu cari jalan keluar yang terbaik. Okey, ada yang ketiga. Kak Noor ada nak cakap apa? Saya nak komen pasal isu ini. Yang kedua tu. Okey, silakan. Sikap para sahabat yang tidak mementingkan diri sendiri lah. Sikap para sahabat yang tidak mementingkan diri sendiri. Contohnya macam mana? Dilakukan macam Ibnu Mas'ud tak happy yang Walaupun ada first place tu dia tak happy kan? tapi demi kemaslahatan dia sanggup berkorban Open pendapat dia lah. Okey. jadi tak ada perselisihan, jadi semua sama-sama. Semua sama-sama. Di sini kita lihat kita ikut kepada ulil amr. Okey, ulil amr itu yang Allah sebut, atiya Allah wa atiya Rasul wa ulil amri minkum. Kan ada Allah sebutkan dalam Al-Quran. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan juga orang yang memerintah kalian, iaitu majlis musyawarah tadi. Kalau kita majlis agama Islam Singapura yang mengendalikan isu-isu agama kita kan. Jadi di sini kita nampak Ibn Mas'ud dia mempraktikkan ayat tu tadi. Walaupun dia ada pendapat dia sendiri yang dia tak puas hati, yang dia rasa tak sepatutnya kan, ini Quran saya kan, kenapa ambil kan, ini yang saya baca, memang tu yang Nabi ajar pada dia. Itu tak salah kan. Itu yang menyebabkan dia rasa kecil hati, dia rasa tak puas hati kerana apa yang dia dapat daripada Nabi. Bukan benda yang salah, tapi kenapa Ustaz mesti bangkang Quran dia. Namun di sana macam tadi Kak Nur kata, dia tak selfish dengan pendapat dia kerana kemaslahatan yang diinginkan bagi masyarakat supaya semua yang bersatu padu, disitulah yang menyebabkan dia pun dengan rela hatinya, dengan ilmu yang dia miliki juga yang dilihat di situ, dia berbalik kepada pendapat majority di kalangan sahabat. Sebab saya yang telah tadi yang menentukan isu ini ataupun yang memberikan keputusan bukan Osman sendirian, tetapi ramai sahabat yang ada dalam majlis musyawarah itu yang mana bersetuju dengan apa yang ingin dilakukan. Jadi kalaulah ia Osman sendiri, memang kita boleh fight waktu tu kan. Tapi masalahnya sahabat-sahabat Nabi yang lain, Ali contohnya kan, ada dalam majlis musyawarah
Dan bila Ibn Mas'ud melihat ini adalah kesepakatan di kalangan para sahabat Nabi, maka tidak ada satu ruang lah bagi dia yang dia kena tolak. Dia perlu terima. Okey? Baik, ada yang ketiga, tadi tak tahu boleh letak ketiga juga lah ya. Yang ketiga, macam cakap macam itu. Tidak mementingkan pada pendapat sendiri lah ya. Yang ketiga. Okey, itu akhir nombor 4 ke tak? Sama-sama nak pergi. Kak Ram nak cakap apa? Bisa. Kak Ram kena tanya. Jom tadi tak sebut nombor Ram. Jadilah seorang ketua yang adil. Contoh? Okey, Ubaidillah ni Ubaidillah. Betul. Kemudian dapat 3 pendapat yang berbeza-beza. Jadi ada sebab itu kita suka keputusan. Jadi keputusan dia dengan membayar. Dia yang mana tak ada langsung dalam 3 pendapat tu kan? Dan kemudian dia sendiri. Dia berikan diri sendiri. Jadi satu keputusan yang kita tak nanti sama yang adil. Maknanya adil untuk semua pihak. Okey, maknanya kita tak kata Osman tu biarkan saja Ubaidillah. Tapi di samping membiarkan tu ada janji yang dia buat itu dengan membayar dia. Jadi ini kita lihat sebagai satu bentuk keadilan sebagaimana yang Kak Ram kata tadi. Satu bentuk keadilan yang terdapat pada seorang pemimpin. Imam Adil. Imam Adil ni dia ada banyak keutamaan yang Nabi SAW sebutkan dalam berbagai macam hadis. Okey. Imam Adil, pemimpin yang adil. Okay, pemimpin yang adil ni antara keutamaan yang diperoleh oleh pemimpin yang adil ni apa? Ingat tak? Apa dia? Di hari kiamat pemimpin yang adil dapat apa? Dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat, pertama sekali pemimpin yang adil. Ini sebab itu penting kita menjadi orang yang adil sebagai ibu. Contohnya, ibu ni juga pemimpin ya. Jangan rasa suami yang pemimpin kat rumah tu tak. Kita adalah pemimpin kepada anak-anak kita yang ada dalam rumah. Sebab Nabi kata al-mar'atu ra'iyah. Seorang isteri dia adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Itu yang Nabi SAW sebutkan. Dalam hadis yang Nabi kata apa? Yura'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab di atas setiap kepimimpinannya. Nabi dalam hadis itu Nabi tak kata seorang suami pemimpin pada keluarga. Bukan itu sahaja Nabi kata. Tapi selain itu Nabi sebutkan seorang wanita juga adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan juga pada apa yang ada pada suaminya. Maksudnya sebagai pembantu kepada suaminya. Jadi jelas kepada kita seorang wanita, walaupun dia kita kata bukan pemimpin negara ataupun pemimpin dalam sebuah tempat pekerjaan di syarikat dan sebagainya, dalam rumah dia sendiri itu sudah dapat untuk dia jalankan, laksanakan keadilan sebagai seorang pemimpin dalam rumahnya sendiri, sebagai seorang ibu yang memiliki anak dan sebagainya. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pertemuan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan kesihatan, mendapatkan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami